Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hikm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda. Amma ba'd. Qala Hujjatul Islami Al-Imam Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazali At-Tusi rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Qad wajaba 'ala saliki arba'atu umur. Al-amrul awwalu i'tiqadun sahihun la yakunu fihi bid'atun. Alhamdulillah, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati, moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, khusus kepada para alim ulama, tok-tok guru, para ustaz, para penuntut ilmu, pengerusi masjid, aliyah tuan kuasa, tuan imam, tuan bilal, pemimpin masyarakat dan sekalian yang meluangkan masa untuk hadir dalam kuliah maghrib khas pada malam ini yang diberi tajuk kecelaruan di dalam beriktikad. Baik, setakat tu kita cakap bahasa standard. Lepas tu saya cakap bahasa saya, boleh tak? Cakap bahasa Terengganu orang sini faham kan? Bukan apa sebab di KL tu kita cakap KL dah. Lengah juga orang KL ni makna kata. Kalau boleh cakap bahasa Imunda tu rasa lawas sikit, longgar sikit. Jadi oleh kerana tajuk ini berkaitan dengan i'tiqad, saya lalu petik sambil-sambil kita ambil berkat daripada kalam ulama yang seru, iaitu kalam Imam Ghazali rahimahullah taala. Dalam kitab kecil dia tulis untuk anak murid dia, iaitu kitab Ayyuhal Walad, wahai anak. Sebenarnya wahai anak murid. Jadi adalah beberapa nasihat yang berharga yang dia beri dalam kitab tersebut. Antaranya Imam Ghazali khabar beri nasihat, kata dia wajib ke atas seorang salik itu 4 kali. Salik ini adalah perkataan bahasa Arab daripada perkataan salaka yasluku yang bermakna berjalan. Kan orang tua-tua kita dulu dia sebut istilah suluk. Mana tuk lama dah nampak oh yang suluk seminggu. Ya. Suluk tu asal maknanya perjalanan. Salik orang yang berjalan. Tapi maksud Imam Ghazali itu bukan orang berjalan atas jalan, tidak. Bukan juga orang yang berjalan daripada kelahiran menuju kematian, bukan. Yang dimaksud oleh Imam Ghazali rahimahullah taala adalah orang yang berjalan perjalanan menuju pada ridha Allah. Dia nak buat perkara tu biar Allah redha dengan dia. Maka dia boleh lari pada 4 perkara, kata Imam Ghazali. Kita pinjam perkara yang pertama yang ada kaitan dengan tajuk kita malam ni. Kata Imam Ghazali rahimahullah taala, kenalah orang tu nak sampai pada ridha Allah, beriktikad dengan iktikad yang betul. Langsung tak ada dalam iktikad dia tu sebarang bentuk bid'ah. Bid'ah ni perkataan bahasa Arab, kalau orang Terengganu dia ambil juga. Kalau kita buat benda pelik-pelik luar pada kebiasaan orang ramai, orang kata bid'ah mu ni. Barangkali ambil benda kata bid'ah tu lah. Bid'ah ni asal makna benda baru. Dulu orang tak buat, kita pergi buat. Namanya bid'ah. Lalu Imam Syafi'i rahimahullah taala menerangkan tentang bid'ah ni dengan rekah tapi jelas. 3 poin je Imam Syafi'i terang pasal bid'ah. Selesai masalah. Apa kata Imam Syafi'i rahimahullah taala, imam kita sendiri, kata beliau al bid'atu bid'atani. Barang bid'ah ni 2 jenis.
Poin yang kedua, mahmudatun wa mazmumah. Satu jenis perkara baharu terpuji, molek. Satu jenis lagi perkara baharu terkeji, uduh. Kalau manusia molek, manusia uduh. Lalu Imam Syafi'i letak poin yang ketiga, fama wafaqas sunnata fahuwa mahmudun wa ma khalafaha fahuwa mazmumun. Mana perkara baharu yang selari dengan sunnah, mana kenalah dengan ajaran Islam, kalau tu molek. Mana perkara baharu yang bercanggah dengan sunnah, mana tak kena dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi SAW, perkara baharu macam itu huduh, tak molek, terkeji. Jadi selesai. Dah mana nak tahu perkara baru zaman Nabi tak berlaku, nak tahu kan dia molek tak molek. Kalau zaman sahabat buat benda baru, bolehlah Nabi khabar ni molek dia tak molek. Ni Nabi dah wafat. Kita kena ingat kewafatan Nabi SAW bukan berarti kita umat Islam dah boleh tahu hukum dah. Saya bagi contoh mudah lah. Ya, pada masa ketika berlaku pandemik COVID-19 tengah berat dulu, ya, kita pakat buat benda bid'ah belaka, iaitu sembahyang jemaah jarak-jarak. Nabi dah buat, sahabat dah buat. Bahkan Nabi suruh rapat. Dah nak tahu mana molek dak perbuatan kita tu. Itu kerja ulama. Tiba-tiba mufti kita kata pun suruh buat gitu juga. Mufti ni nak langgar perintah Nabi ke tak? Tak, bukan. Nak ikut sangat kalau boleh, tapi ikut data dan fakta yang dibekalkan oleh pakar-pakar perubatan pada masa tu. Dia kata kalau duduk rapat-rapat, risiko kena jangkitan COVID tu tinggi, dan pada masa tu kalau kena COVID memang kemungkinan mati tu pun tinggi juga. Dan menjaga nyawa tu sebahagian daripada sunnah. Menjaga nyawa tu adalah sebahagian dari agama. Jadi nak menolak mudarat sana, terpaksalah kita semayang jarak-jarak walaupun itu bid'ah. Gitu. Jadi, tapi hak Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala kata bid'ah terbahagi dua itu hanya terpakai dalam amalan. Sebab amalan tak mesti Nabi buat belaka. Dan amalan dalam dunia ni banyak macam-macam. Contoh mudahlah, Nabi SAW buat sejid, orang mari semayang di sejid Nabi, tapi Nabi dah rajin letak kapet dalam sejid. Kita tak semacam dah. Kita sekerana kita berkapet dalam sejid ni. Kita berkipah, berhekong barang tak berlaku-belaka zaman Nabi tu. Tapi bahagian perbuatan tak ada masalah. Yang penting jangan berlanggar syarak. Itu syarat dia. Tidak ada bid'ah yang baik dalam akidah. Dalam i'tiqad, bid'ah tu huduh belaka. Sebab apa? Sebab bid'ah kan benda baru. I'tiqad kita kan wajib sama macam i'tiqad Nabi SAW. Bahkan i'tiqad sekian para Nabi sama. Hak beza antara satu rasul dengan satu rasul adalah syariat boleh jadi beza sini situ. Syariat Nabi Adam AS, adik-beradik boleh nikah. Gitu pula. Dah zaman tu adik-beradik belaka. Zaman manusia tak dah lama lagi kan. Adik-beradik belaka, anak Nabi Adam belaka. Tak nikah sama adik-beradik, tak berzuriat lah manusia ni. Zaman kita tak boleh. Lain dah. Tapi kalau i'tiqad, adakah zaman Nabi Adam AS tak sama macam kita? Hak ni hak saya nak cuba fokus pada malam ini. Kurang lebih ya. Kalau boleh berhenti isi kau, muji baru. Muka saya yang isyak jamak tak keting lah. Habis kuliah kira nak start enjing, tembus balik KL lah. Tapi kalau lajak sikit-sikit pun tunggu pengurusi saat ni wheezing dah. Dia kata tak apa, lajak kita azam ke dia. Tapi kena azam, jangan ada azam. Sebab saya perhati di setengah tempat, kalau kuliah habis lambat, dia kira dah azam, dia kira komak terus. Dia apa, dosa ke kalau ada azam? Tak dosa sebab azam kan sunnah. Tapi azam ni syiar, tanda Islam. Sehingga sekira-kira zaman dulu, apabila para sahabat berperang lawan orang kafir, nak pergi serang satu kampung, biasanya serangan tu akan dibuat lepas subuh. Sebab apa? Antara sebabnya nak dengar dulu ada bunyi azan tu agak-agak subuh. Bunyi azan kampung tu, serangan akan dibatalkan. Sebab itu syiar, tanda kampung tu kampung orang Islam. Dok saya pergi serang kampung orang Islam. Ini bukan ISIS. ISIS da'i, kita mengucap yang meleh macam hak tu butang berjihad, tu teroris lain. Jadi walaupun azam ni sunat, maka kalau kita tambah lawankan azam masa waktu, kita boleh buat macam orang dulu-dulu kuliah habis lambat pun azam lah. Kan orang kerja pula ustaz, ingat isteri baru masuk, orang ada jam belakang kan zaman dia ni. Mungkin dia dengar, orang tak mayang lagi. Ingat ke tak jam dah ni, ibu tak motor mari mayang boleh balik jemaah ke dia. Itu sajalah nak pesannya. Baik, jadi kembali kepada tajuk kita ni, keterlaluan dalam i'tiqad ni macam-macam. Berlaku saja bid'ah benda baru dalam i'tiqad, automatik haram hukum ni. Tak ada bid'ah hasanah dalam i'tiqad.
Sebab bid'ah benda baru berarti akidah kita tak sama dengan akidah Nabi SAW. Boleh dak akidah hak lain daripada akidah Nabi itu baik? Tidak mungkin. Maka sepaling komang perkara yang bid'ah dalam akidah ni berdosa orang buat macam itu. Dan boleh jadi sebahagian bid'ah tu sampai jadi kafir wal iazubillah. Jadi alhamdulillah lah ulama-ulama kita dahulu berhebah sekolah, berusaha bersungguh-sungguh menyediakan antivirus untuk mempertahankan akidah umat Islam daripada kecelaruan, lalu dihidangkan pada masyarakat dalam satu ilmu yang dinamakan ilmu sifat 20. Tempat kita lah bagi ilmu sifat 20, setengah tempat bagi ilmu tauhid itu je. Ada setengah tempat bagi ilmu sifat 50, ada juga, tapi barang sama. Ini antivirus. Hak mana celaru-celaru dalam akidah ni akan dipenting dengan akidah ni. Masalahnya akidah ni sendiri kena serang. Antivirus kena serang dengan virus itu. Macam mana? Serangan pertama iaitu mengatakan jangan belajar akidah sifat 20 sebab ini adalah bid'ah, tak ada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dah kalau tak apa belajar akidah sifat 20, nak belajar akidah apa? Belajar tauhid 3 dia kata mudah. Dah tauhid 3 ada tak zaman Nabi? Ada ke sahabat belajar tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat? Tak ada juga. Rupanya bid'ah lah kedua-dua. Jadi kita nak kabarnya bid'ah benda baru dalam kaedah penyusunan tak ada masalah. Sebab memang usul sunnah tu mari ke diam. Contohlah saya rasa rata-rata ramai orang-orang di Malaysia ni bila belajar bab sembahyang biasa ustaz khabar rukun sembahyang 13 perkara. Pertama niat, kedua berdiri betul bagi orang yang mampu, ketiga takbiratul ihram, keempat baca Fatihah dan seterusnya. Ada tak sahabat Nabi belajar gitu? Tak ada. Jadi belajar hukum sembahyang 13 perkara tu benda baru, benda bid'ah. Oh salah kita belajar? Tak salah. Sebab walaupun sahabat Nabi SAW tak belajar hukum sembahyang 13 perkara, sahabat Nabi bila nak mayang dia memang niat nak mayang. Dan bagi yang tak sakit dia diri. Dan dia akan takbiratul ihram, dan dia akan baca Fatihah, rukuk, sujud dan sebagainya. Maka poinnya penyusunan mari ke diam tak ada masalah. Kita tak ambuk, isi pun mari ke diam juga. Isi pun rekaan juga, itu kita tak ambuk. Jadi apa ni ditanya di Terengganu 4 tahun 5 tahun lepas gitulah, balik Terengganu ceramah, mari 3 keping soalan. Sedalam bahasa Arab, sedalam tulisan Jawi, sedalam tulisan Romi. Saya terlintas dalam hati ke orang sama ni atau soalan lain-lain ni. Barangkali dengan ustazku ceramah ini pandai dak bahasa Arab, faham dak tulis bahasa Arab tu. Oh ustazku ni ceramah ni pandai dak baca Jawi mau. Tulis ikut Jawi. Jadi rupanya ia sungguh. Macam mana tahu? Saya balik rumah lepas ceramah tu masuk WhatsApp. Dia kata ustaz esok program di mana? Saya kata esok insya-Allah ada program di Uniza. Jemputlah mari, cuma saya nak minta maaf ni siapa dia ya, saya tak simpan lagi nombor. Dia pun kata saya lah hang tanya 3 soalan tak ni. Ingat aku terus terang. Cuma dia kata alhamdulillah saya boleh terima jawapan yang ustaz beri. Antara soalan yang ditanya dia kata ustaz, tidakkah salafus soleh menolak sifat 20? Salafus soleh siapa dia? Generasi awal umat Islam hak baik-baik, sahabat Nabi, murid pada sahabat Nabi kita panggil tabi'in. Hak mengaji dengan murid pada sahabat Nabi kita panggil tabi'in. Jadi adakah mereka ditolak sifat 20? Saya kata mustahil, tak mungkin. Kalau awak kata salafus soleh tak belajar akidah menggunakan sistem pengajian sifat 20, betul. Kalau sahabat Nabi baca Quran hadis faham lalu. Dah isi kandungan baca Quran Allah faham dah tauhid. Tetapi nak kata tolak sifat 20 tak mungkin. Kalau awak tak percaya, saya kata saya bilang sifat 20 patut tolak. Jadi kata sifat 20 yang pertama wujud, berarti Allah ada, kita tolak. Kita kata Allah tak wujud, tak jadi kafir. Takkan salafus soleh buat kerja gitu, tak mungkin. Yang kedua kidam berarti Allah wujud tanpa ada permulaan. Dia kata tak, Allah dulu tak ada juga, kediam-kediam ni baru Allah ada, kafir juga. Bakar, dia kata Allah memang wujud, tapi satu masa Allah pun binasa juga. Rosak juga akidah dia. Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Dia kata dah Allah supaya kita juga, kita pun macam Allah juga. Jangan main ilmu kita Allah juga ni auto. Hati-hati. Kita nak bertasawuf, nak bertarikat, pastikan tarikat yang betul. Kalau natijah pada tarikat, lepas tu kita jadi Tuhan, rasalah. Sebab ini ilmu jadi kafir. Kita pula jadi Tuhan. Dah tu ulama kata man arafa nafsahu arafa rabbahu. Barang siapa yang kenal diri, nescaya dia nanti akan kenal Tuhan dia. Mana diri tu Tuhan lah. Mungkin tafsir gitu apa.
Ulama-ulama tauhid tak ada yang tafsir gitu. Kita kena faham pertama ya, kata dah sambunglah sifat 20 ni. Kalau tolak memang jadi kafir. Tak, dia kata Allah lemah, dia kata Allah terpaksa, dia kata Allah buta, dia kata Allah tak dengar, dia kata Allah bisu. Jadi kafir belaka. Jadi isi sifat 20 jangan kata zaman Nabi. Sejak zaman Nabi Adam AS, yang namanya orang mukmin yang beriman, mesti dia percaya benda-benda yang ada dalam sifat 20 dia tidak akan tolak. Ya. Ya, jadi nak khabar tentang perkataan tadi, ada orang kata hadis Nabi SAW, tapi kalau ikut kajian-kajian itu kalam ulama, kalam ahli sufi. Dia kata barang siapa yang kenal diri, kenal Tuhan, bukan berarti diri itu Tuhan. Tapi kita ambil contoh mudah-mudah sajalah tau. Kita makan kedai, bila kita suap aja tom yang mulut kita, kita kenal tukang masak ni pandai ke tak pandai. Bukan tom yang tu tukang masak, tapi kita buat semua jelega molek, kena molek, pedas, manis, masih kita molek. Ini mesti tukang masak pandai. Dah, kita suap kuah-kuah kami yang Allah dawah hebat, ya. Ada rasa pahit pula, dah, ayam pula tak apa nak masak. Kita kenal lalu tukang masak ni berkali-kali tak berpengalaman lagi. Dah, bukan tom yang tu tukang masak. Mana kata tengok pada tom yang kenal tukang masak. Tengok pada diri kita, kenal pada Tuhan kita. Pertama diri kita dulu tak wujud. Maknanya kita diwujudkan, maka kita kenallah Tuhan kita Khalik yang Maha Pencipta. Kita kenal diri kita ni lemah. Tanda kita lemah, diri kita sendiri kita tak boleh nak kawal. Antara contoh barang dalam diri yang kita tak boleh nak kawal adalah organ jantung. Jantung ni kerja pam darah ke seluruh tubuh kita, bekal oksigen dan sebagainya. Balik dalam jantung kurang oksigen, tubik kaya oksigen. Setiap detik dia buat kerja ni, kita tak boleh berhenti walaupun seminit 2 minit. Takdir-takdirlah kita buat cadangan. Setakat dengar kuliah maghrib bukan penat sangat, ya. Bandi berhenti sekejap lah. Pang jantung tu dalam 5 minit. Atau lepas kuliah kita sambunglah mula pang jantung. Boleh tak? Dia pang situ lah. Dan bila dia nak berhenti, wa'alilah doktor pakar setara mana pun, letaklah obat moden macam mana pun, pasanglah mesin canggih macam mana pun, dia berhenti juga. Sebab tu di Institut Jantung Negara IJN masih ada orang mati sakit jantung. Kena molek doktor pakar jantung mati sakit jantung. Dan jantung kita sendiri tak boleh kawal, tak nampak lagi Tuhan kita yang Maha berkuasa. Kita nak buat plan gini, plan gitu, jadi lain. Kadang kita nak tahun ni, tahun depan baru jadi. Kita nampak Tuhan kita yang Maha berkehendak, idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Kita kenal diri kita jahil. Wallazi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Dialah Allah Taala waktu bid daripada perut mak kamu dalam keadaan mu tak tahu apa satu. Kemudian allamal insana ma lam ya'lam. Allah ajar manusia ni barang yang manusia tak tahu. Dalam ajar pun banyak lagi kita tak tahu. Kadang-kadang kita dengar orang ni cakap, masya-Allah banyaknya ilmu dia. Mana ilmu dia kita tak tahu. Ilmu kita dia tak tahu. Kabung-kabung ilmu semua manusia pun nak bagi bandingan ibarat kalau burung celup paruh dalam laut. Hak lekat di paruh burung tak ilmu hak ada pada manusia, hak baki dalam lautan tu masih ilmu yang tak ada pada manusia. Jadi kita kenallah Tuhan kita yang Maha mengetahui. Kita tengok setiap orang hebat macam mana pun, kaya macam mana pun, sihat macam mana pun, comel macam mana pun, satu masa pasti akan mati. Maka kita kenallah Tuhan kita yang bersifat dengan baqa, tidak akan mati. Al-Hayyul ladzi la yamut, yang hidup yang tidak akan mati. Tu maksud siapa yang kenal diri kenal Tuhan. Bukan makna diri itu Tuhan, na'udzubillah. Dia jauhi ajaran-ajaran tu satu wirid dalam akidah, iaitu mensyirikkan Allah Ta'ala. Bila kata diri itu Tuhan, itu syirik. Kemudian antara kekeliruan dalam i'tiqad adalah tak faham sifat kudrah. Bila kita kata sifat kudrah, berarti Allah Ta'ala Maha berkuasa atas setiap sesuatu yang mungkin. Setiap satu yang boleh ada, boleh tak ada, itu masuk dalam kudrah Allah. Jangan kita buat masuk benda mustahil, tanya tentang Allah Ta'ala. Barang mustahil tak ada kena benda dengan kudrah. Apa benda contoh mustahil? Tuhan lain pada Allah, ataupun anak Allah. Ada orang kena tanya, dia jadi benih. Soalan tu soalan trik. Orang tanya, adakah Allah Ta'ala Maha berkuasa dan Maha berkehendak? Ya betul. Kan kita ngaji gitu, Allah Maha berkuasa, Maha berkehendak. Adakah Allah Ta'ala Maha berkuasa atas segala sesuatu? Yalah, takkan mata kita. Kita kuasa sikit dan kuasa banyak. Adakah Allah Ta'ala Maha berkehendak atas segala sesuatu? Betul. Lalu dia tanya, kalau Allah Ta'ala berkehendak, adakah Allah berkuasa melahirkan anak? Kadang-kadang kalau ada gaya ustaz benih tak? Ustaz baru-baru pada kalau Allah kehendak boleh masalahnya Allah tak nak. Bukan gitu. Kehendak dan kudrah tidak bergantung dengan barang yang mustahil.
Anak Allah tu mustahil. Kita tak kata Tuhan lain pada Allah, kita kata anak Allah. La ilaha illallah. Benda mudah kan? Anak kucing apa? Anak kucing. Kucing lah. Kan anak kucing kambing. Anak kucing lah. Anak kambing. Tadi ambil orang bawa pergi tempat gajah ni. Rupa-rupanya anak gajah juga. Ada tu pik anak gajah tu rimau. Walaupun dia boleh buat bunyi macam rimau katanya. Gajah ni boleh buat bunyi macam-macam. Tapi anak gajah tetap gajah. Maka kalau anak Tuhan, maka Tuhan. Jadi Tuhan daripada Allah tu mustahil. Maka anak Allah tu mustahil. Tak termasuk dalam kudrah. Tak ceritalah Allah berkuasa tidak melahirkan anak tu tak masuk dalam skop kudrah. Maka kena hati-hati dalam nak memahami kudrah ni. Ada umat Islam yang tergelincir jadi sesat wal-iyazubillah. Dahulu ada satu golongan nama Qadariyah. Qadariyah ni dalam bab kudrah dia menafikan kudrah Allah pada perbuatan makhluk. Mana ia hanya kata Allah berkuasa menciptakan. Allah berkuasa cipta kita. Tapi kita nak buat benda apa? Kita nak memayang ke kita nak pergi curi? Waktu Allah tak ada kuasa. Qadariyah sampai kata apa? Allah pun tak tahu manusia nak buat benda apa, sehinggalah manusia tu buat baru Allah tahu. Maka tidak ada khilaf di kalangan ulama akidah macam ni jadi kafir. Sebab menafikan kudrah dan ilmu Allah. Jelas-jelas dah jadi kafir. Nauzubillah. Dan bahkan Nabi SAW berkata, "Qani majusi." Majus hazil ummah, kata Nabi SAW, majusi ummah ini al-mukazzibuna bil aqdar, adalah golongan yang mendustakan takdir Allah. Dan kita nak percaya kan? Kita percaya Allah berkuasa menciptakan kita dan Allah juga berkuasa menciptakan apa yang kita buat. Mana sama ada benda yang kita buat terbaik ke buruk, itu sebenarnya adalah ciptaan Allah. Mana jadi Allah berfirman, "Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun." Allah lah yang ciptakan kamu dan apa yang kamu buat Allah cipta juga. Dah hak buruk-buruk pun takkan hak buruk-buruk dua pada kuasa Allah. Tak jadi macam Mu'tazilah. Mu'tazilah ni ringan sikit pada Qadariyah. Ulama khilaf jadi kafir ke tak? Sebahagian kata kafir juga, sebahagian kata tak sampai jadi kafir. Contoh mudah. Kalau Qadariyah dia kata Allah ciptakan api, tapi terbakar bukan Allah cipta. Memang tabiat api itu membakar. Jadi ada dua kuasa. Kuasa Allah kuasa api Ni ulama kata jadi kafir ni. Tapi Mu'tazilah dia ringan sikit. Ringan macam mana? Dia kata Allah ciptakan api, lalu Allah ciptakan pada api itu satu kekuatan. Dengan kekuatan yang Allah cipta itulah api membakar. Jadi ulama yang kata kafir, dia kata kafir jugalah. Sebab kekuatan itu makhluk. Jadi lain pada Allah, makhluk berkuasa. Hak kata tak kafir, dia kata sebabkan ini sebuah pada Allah juga. Dia kata Allah menciptakan satu kekuatan, maknanya dia masih nisbah pada Allah. Macam mana boleh jadi kafir dan dia masih nisbah pada Allah? Tapi bid'ah lah. Dosa lah orang itikad macam tu. Jangan. Kadang-kadang ada orang nak timbul balik idea Mu'tazilah ni. Dia kata tak mungkin lah Allah takdir hak buruk-buruk. Tak adil Allah gitu. Muna ukur Allah dengan ukuran manusia tak jadilah. Kan Allah milik belaka. Contohlah Allah cipta Nabi Adam AS. Kita tahu belaka kisahnya dah. Kisah basic. Lepas Allah cipta Nabi Adam AS, Allah letak Nabi Adam AS mana? Dalam syurga dengan Sayyidatina Hawa. Dan Nabi Adam mayang lagi masa tu. Masa masuk syurga dia, mayang tak lagi. Buat ibadah tak lagi. Buat haji tak lagi. Tak. Nabi Adam tak buat apa satu pun lagi. Dah buat apa amal kebajikan pun lagi. Allah buh dalam syurga. Siapa yang boleh komplain? Nabi Adam makhluk Allah, syurga makhluk Allah. Allah letak satu makhluk dalam makhluk dia. Siapa yang boleh komplain? Adakah kita yang tak milik secara hakiki pun? Kalau hak kita boleh cakap. Betul tak? Katalah pengurusi kita ada dua jenis kereta. Satu kereta Alfa comel baru, satu kereta kacil lama. Kita tengok pengurusi kita ni pergi mesyuarat, pergi jumpa orang besar-besar, naik kacil. Pergi kebun bawa pisang, bawa pasir, bawa dalam Alfa. Kita kan tekan gitu. Patut orang kacil tu lah pergi kebun. Kotor-kotor sikit pun apa? Kacil buruk. Ada ke Alfa pula pergi kebun, habis berjeluah dengan seluk dengan apa. Lepas tu nak pergi jumpa orang besar-besar, naik kacil buruk. Kita pun bisik kali-kali tuan pengurusi tu, saya sedapkan gitu. Moleknya nak pergi mesyuarat orang besar-besar, bawa Alfa baru tu sikit. Pengurusi sejak kita nampak hebat sikit, nak pergi kebun bawa lah ni. Pengurusi boleh seayat je. Kita balik awal. Pengurusi katakan ni, keretamu ke kereta aku? Aku bayar ke mu bayar? Gitu je. Balik awal kita. Padahal bukan hakikat milik pengurusi. Kalau pengurusi jual jadi milik orang lain.
Dah kalau pengurusi maknanya habis umur nanti harapnya panjang umur lah pengurusi kita. Akan jadi milik waris dia. Bukan pemilik hakiki pun. Masih layak dia kata hak aku ke hakmu. Kalau Allah Ta'ala pemilik hakiki kita nak bersoal apa Allah buat gini, apa Allah buat gitu, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alu. Allah tidak ditanya tentang apa yang Allah buat, tapi manusia kelak akan ditanya. Jadi bab Mu'tazilah ni Al-Imam Abbas Al-Asy'ari, imam kita dalam bab akidah Asy'ariyah, dah berapuh dah dengan hujah dengan debat, mati dah Mu'tazilah pada masa itu. Tok guru dia sendiri, bapak tiri dia, ulama besar Mu'tazilah. Satu hari Imam Abbas Al-Asy'ari tanya tok guru dia, sebab dia nampak ada benda tak betul. Memang dia terpengaruh, malulah pak tiri bawa fahaman tu. Jadi anak tiri sikit sebanyak terpengaruh. Tapi dia benih molek. Bila benih molek dia rasa macam tak betul akidah gini. Dia tanya tok guru dia, tok guru ataupun ayah, kalau ada 3 orang saudara meninggal dunia, seorang meninggal dalam keadaan beriman, taat, seorang lagi meninggal dalam keadaan kafir dan maksiat, seorang lagi tak dalam badai, kecek lagi, meninggal dah. Apa nasib 3 orang ni di hari kiamat? Jadi tok guru ni Mu'tazilah. Fahaman dia ni banyak reka-reka pakai akal sendiri. Jadi dia kata gini lah, hak mati beriman taat masuk syurga. Itu betul. Itu bukan bid'ah tu. Hak mati kafir maksiat masuk neraka. Betul juga. Hak mati budak-budak tak balik lagi, dia nak masuk syurga tak ada dah beramal lagi. Nak masuk neraka pun tak ada juga, bayi dah buat maksiat lagi. Jadi hidup tengah-tengah. Syurga tak malah neraka pun tak. Ni bid'ah. Lalu Imam Abbas Al-Asy'ari tanya, sebab Mu'tazilah ni dia mendakwa Allah wajib buat sesuatu yang baik, atau kalau Allah dah buat sesuatu yang baik, Allah buat yang lebih baik. Jadi kita pula nak ukur Allah Ta'ala. Kita ada hukum hakam kita terikat. Allah pemilik. Takkan Allah wajib buat, kalau Allah tak buat Allah dosa. Mana ada gitu. Jadi Imam Abbas Al-Asy'ari tanya, dah kalau budak saat ni tanya pada Allah, ya Allah, apalah matikan saya masa saya masih kecil, tidakkah lebih baik? Etika Mu'tazilah kan, tidakkah lebih baik kau matikan aku ni selepas aku dah balik, aku boleh beramal soleh, boleh masuk syurga. Ni duduk luar. Duduk luar memang tak sedap atas dunia, dah sedap dah. Bayangkan tau, kita pergi satu tempat, orang lain pakat masuklah ke dalam ekong duduk atas kursi makan nasi, kita orang pergi pinggang suruh makan luar. Tak sedap dah, padahal kau masuk neraka pun tak sedap dah. Kau masuk jail pun tak sedap dah, duduk luar. Jadi dia kata, Tok Guru dia jawab, Allah akan jawab, kerana aku tahu mungkin kalau mu dah balik, bukan mu jadi orang beriman tak, mu jadi kafir maksiat lagi. Jadi adalah lebih baik aku mati kamu terlebih dahulu supaya mu tak masuk neraka. Jadi Tok Guru dia sembuh hati dia jawab. Dok, mau sehari ada buah lagi. Nak tanya lagi tentang soalan ni, nak menentukan kebenaran. Lalu kata Imam Abbas Al-Asy'ari rahimahullah ta'ala, apa jawab Tuhan? Apa jawab Allah? Kalau hak mati kafir dan maksiat tanya, ya Allah, sebagaimana mu tahu budak kecil sana kalau besar akan jadi kafir maksiat, tentulah mu pun tahu juga bahawa aku ni bila besar jadi kafir maksiat. Tidakkah lebih baik kalau mematikan aku sebagaimana mematikan budak sana sebelum aku balik? Kurang-kurang taklah aku masuk dalam neraka. Tak boleh jawab sekarang untuk guru dia. Sebab ini adalah kecelaruan dalam beretika. Etika mereka sendiri. Etika yang bahagian mereka sendiri pasti akan bercampur satu sama lain. Kejap jawab gini, lepas tu jawab lain pula. Allah berfirman, "Lau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira." Kalaulah sekara itu bukan daripada Allah, nescaya mereka akan dapati percampuran yang banyak. Sebab mereka sendiri. Sebab tu kita nak pastikan tak ada kecelaruan dalam akidah. Mana ada pula satu pihak lagi asal-asal comel dah. Iaitu dia yakin macam kita yakin lah. Apa saja yang berlaku atas dunia ni, baik atau buruk, takdir Allah berlaku. Setakat tu comel. Betul lah tu. Dan adalah hadis sebut antuk mina biqadari khairihi wa syarrihi. Salah satu rukun iman adalah percaya pada takdir Allah, baik dan buruk daripada Allah berlaku. Setakat tu comel tu. Buat bid'ah pula. Bid'ah mana? Dia menyalahkan takdir. Mana katalah dia ni jenis orang tak semayang, kita nasihatlah dia, apa awak tak semayang, awak bukan muda lagi, 40 lebih dah umur, bawa-bawa lah semayang. Dia pun jawab, nak kan ustaz, kita ni memang Allah takdir dah semayang. Dia main salah ke takdir. Kita ni memang Allah takdir dah main judi, nak kan?
pas main jemaah pergi beli nombor. Masa ni masa atas gedung khutbah waktu istijabah itu amna nombor. Pergi beli. Kita kata berwan nemung ni. Saat ni aku nak main jemaah. Ni batu kedah tu. Boleh main judi. Awak guna ustaz. Saya ni memang Allah takdir jenis judi. Kita kena redha lah dengan takdir Allah. Dan buat guna bagi ni. Kalau kita ni berani, blok-blok belajar silat dan sebagainya, lepas je lah. Pas sekali, dia pun kata guna ustaz ni. Orang berdakwah dengan hikmah, ustaz ambil lepas orang bukan macam ni. Kita kata apa begitu. Masalahnya Allah takdir dah saya lepas apa. Kalau awak tak faham, saya boleh tambah lagi 2-3 dah. Dia makin dengung. Jadi, bekok buat pipi aku main lepas takdir gitu. Dan dia pun hanya ingat nak menyalahkan takdir ni bila dia nak mengelak buat agama. Tak bermayang dia kata takdir, dia nak judi kata takdir. Dia lapor guru. Ada yang kata nak macam mana ustaz, memang Allah takdir dah saya pulang ni lapor. Mana ada? Lapor pagi setengah jam tu cari nasi, cari roti canai ada. Dia dah kata boleh cari pati masuk poyok. Cerita sikit makan nasi pati banyak sedap ni. Oh, tengah lapor. Jadi tak ada, ini adalah akidah yang celaka. Kita beriman dengan takdir, tapi haram kita menyalahkan takdir. Mana kita teka benda kita tak tahu. Takdir ni barang berlaku dah kan. Barang pada berlaku tak kita tahu takdir Allah. Mana kita teka. Mana kita teka Allah takdir kita tak mayang. Apa gitu? Kita disuruh ikut barang kita tahu. Barang kita tahu mayang wajib, sila mayang. Takdir ni hak kita tak tahu. Tak tahu-tahu orang bangun, pukul 8 pagi tak masuk subuh lagi. 4 letih nak malam. Jadi hak kita tahu ada takdir. Takdir tu pun kita tak boleh reda dengan kekurangan kita. Kita reda dengan takdir. Contoh, kemarin ada orang bunuh orang. Macam mana sikap kita? Nak reda ke tak mau reda? Pula orang hak kita bunuh tu orang hak kita baik dengan dia. Saya baik kita. Nah, jawabnya kita kena reda sebagai takdir. Sebagai takdir kita kena reda. Takkan dia kena tikang luar pada takdir Allah. Allah dah tahu tapi kena tikang juga. Okey. Kena reda sebagai takdir. Tapi kita tak boleh reda dengan pembunuhan tu. Sebab pembunuhan tu maksiat. Reda dengan maksiat adalah maksiat. Gitu. Jadi kena faham dua beza tu ya. Reda sebagai takdir, ya reda barang dah berlaku dah. Tapi reda perbuatan haram tak boleh reda. Wajib kita engkar. Kan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau siapa nampak benda mungkar, tukar dengan tangan. Kalau ada kuasa tukar dengan lisan, ada cakap nasihat. Dengan lisan pun tak boleh. Kalau cakap dengan lisan nanti kita jadi mudarat, ditikam kita dan sebagainya. Dalam hati kita benci pada perbuatan mungkar ni. Begitu. Itu bab takdir. Kemudian celaru juga dalam bab akidah ni dalam memahami dalil. Sebab agama memang ia terbina atas dalil. Tapi ada orang dia kena satu penyakit. Saya di Kuantan banyak dah saya khabar sejik surah saya khabar penyakit ni supaya harap-harap orang jauhi. Kalau AIDS orang tahu dah. COVID-19 kita tahu belaka. Dah rajin berlaku lagi sampai ada boleh keluar rumah dan sebagainya. Ada satu jenis penyakit yang kasarnya nama BBAK. Mungkin orang lancang masih selamat daripada penyakit ni. Orang KL saya tengok ada got organ ni. Iaitu kasar kepada BBAK ni adalah biar bodoh pasal confident. Penyakit ni bahaya. Macam mana kita dia tahu? Daripada percakapan dia, daripada tulisan dia. Saya misal kata dapat detect penyakit ni, satu orang dia mari dalam Facebook dia khabar, ustaz, saya dalam bab akidah saya berpegang pada Quran dan Sunnah. Dia nampak okey lagi, nampak sihat lagi. Dia tambah sikit lagi. Saya tidak menggunakan akal. Allah kata bergerak orang ni. Seolah-olah bila dia pegang pada Quran dan Sunnah, Quran Sunnah suruh dia buang akal. Ni kan tak betul. Ini adalah memfitnah Quran Sunnah. Quran Sunnah suruh kita guna akal. Allah berfirman, afala ta'qilun, apa buatmu tak guna akal? Afala tatafakkarun, apa buatmu tak mikir? Wa fi anfusikum afala tubsirun, dalam dirimu sendiri apa mu tak tengok? Tengok mana? Fikir. Kalau tengok saja tengok dengan mata. Cuba kita fikir, soalnya kita khabar pasal jatuh. Cuba kita fikir pasal mata kita pula. Tambah-tambah hak akan spek macam saya ni. Macam sebab kita akan spek. Apa akan spek? Nampak becok ke kan? Bukan sebab nampak becok, rabung betul tak? Kalau kita tak akan spek, kita tak nampak. Padahal secara teori, untuk kita tidak rabung, kita hanya perlu adjust untuk mata kita tu supaya cahaya hak masuk tu, arca tu dia jatuh betul-betul atas skrin mata kita. Dia jatuh depan sangat, jatuh belakang sangat tu jadi kabur. Macam projektor juga. Kalau tembok dah tepat, ia akan jadi kabur. Dah apa kita dah adjust, dia buka spek dah adjust. Kalau tak mau buat, biar saya buat. Saya sakut sini, Sohat. Cabut habis mikrofon.
Kalau kita buka spek dah kita ajah, otak mata kita tak jadi gabung juga. Dah tak nampak Allah Ta'ala lagi. Berarti mata kita sendiri pun kita tak boleh kawal ikut selera kita. Siapa yang kawal? Betul? Wa fi anfusikum afala tubsirun tak ni? Jangan pula kita pergi ngaku tu berat kita. Kita ni lemah. Maka kita percaya yakin ada Tuhan yang maha berkuasa, yang memerintahkan kita dan melarang kita, maka kita taat. Gitu. Jadi orang dia kata tak guna akal ni, dia sebenarnya mencanggahi Quran dan Sunnah. Dia berasa-rasa macam dia ikut Quran dan Sunnah, tolak akal. Sejak bila Quran dan Sunnah tolak akal? Bahkan azan sejik ke azan dalam telefon? Dalam telefon kita tutup lah. Okey, saya bagi contoh, bukan dalam bab lain, dalam bab akidah. Allah Subhanahu Wa Taala sendiri guna dalil akal. Sebab akal ni kita boleh menunjuk pada satu. Contoh mudah saja, misalnya kata kita mari sejik sana, kita tinggal rumah kita dalam keadaan kemah molek, masa nak tubik kita pun pasang selok lah, pasang mangga, lepas tu kita mari sejik. Balik pada sejik kita dah sedap-sedap hati. Bapak kita nampak pintu tu buka, apa pun. Sampai dekat tengok habis mangga orang pecah dah. Dah. Tengok dalam rumah Allah, habis barang-barang berselerok, barang-barang bahagia hilang. Apa yang kita bermain dalam otak kita? Kita kata ada orang pecah masuk dalam rumah aku. Macam mana kita tahu? Masa kejadian kita tak ada situ. Mata kita ada sejik, telinga kita ada sejik, seluruh diri kita ada sejik. Yang kita yakin sangat kata ada orang pecah masuk tu macam mana? Jawabnya akal beritahu. Akal kata dah kalau saat ni barang molek, susun, pintu tutup, pasang mangga, balik dah berubah, mesti ada orang buat. Mesti tu hukum akal, namanya wajib. Bukan wajib syarak. Wajib syarak buat dapat pahala, dah buat dosa. Wajib akal adalah sesuatu yang akal tak boleh terima. Kata tak ada, mesti ada orang buat. Tanya jiran sebelah rumah tak gimana mana rehat rumah, tak apa sihat. Abang ni ada nampak tak siapa yang pecah rumah saya sana? Jiran kita pun saat-saat mata sampai ngatuk tu tak nampak setara. Tapi rasa-rasa saya jadi sendiri sangat. Kita kata Allah Rabbi, Mama Haji tak cukup tidur. Tak apa maksud tidur biasa selesai diri ya. Takkan jadi diri, tak masuk akal. Itu namanya mustahil. Barang yang akal tak boleh terima kata ada, itu namanya mustahil. Siapa ia mau buat kerja gini ni? Budak dadah boleh jadi juga. Pencuri profesional boleh jadi juga. Ada orang deki yang kita boleh jadi juga. Hak boleh jadilah, namanya jaiz, iaitu harus. Akal boleh terima ya, akal boleh terima tak. Inilah 3 hukum akal yang membantu dalam akidah. Bila Allah Ta'ala nak membuktikan tauhid dan nak menolak syirik, Allah Ta'ala menggunakan dalil akli. Allah berfirman, "Lau kana fihi ma alihatun illallahu lafasadata." Kalaulah ada pada langit dan bumi ni Tuhan-Tuhan yang banyak, sebagaimana orang kafir kata, lain daripada Allah, ada Tuhan lain lagi, nescaya binasa langit dan bumi. Ada tak Tuhan banyak? Jawabnya tak ada. Habis kenapa Allah Ta'ala kata kalau Tuhan banyak? Mana Allah SWT memerintahkan kita bayang dengan akal saja. Dalam realiti Tuhan tak banyak. Bayang dengan akal, kalau Tuhan lebih pada secukup lah. Kan Tuhan ni sifatnya maha berkuasa, maha berkehendak. Dan kalau lebih pada kehendak Tuhan mana yang nak dulu? Kuasa Tuhan mana nak jalan? Saat ni saya baca khutbah kedua, saya dah rasa dia pergi negeri lain, ke negeri Pahang. Khutbah kedua ada yang ingat pasal PRU15. Kalau negeri lain dia kata jangan sebut politik dalam khutbah. Bagus negeri Pahang, bukan politik parti dah, ia kapal supaya jaga jangan pecah belah akal orang nak berjuang Islam gitu gini. Ya. Jadi kenapa kita susah-susah nak buat PRU ni? PRU ni kan makan duit banyak. Bukan 1 juta 2 juta. Tak, silap-silap ratus juta nak buat PRU. Apa kata kita ambil jalan mudah, balas berkurang. Siapa ia saja yang berminat jadi kerajaan, terlantik dia jadi kerajaan. Tak semudah tu Ustaz. Kalau sebuah je nak ada kerajaan, senanglah pula. Kita tak buat PRU. Masalah pada Komang ada 3. Tak? Ada PM, ada BM, ada DM. Bukan DM dah. PH. 3 ni berminat nak jadi kerajaan Melaka. Kenapa dah kita latih? Kenapa janji jangan balak. Jadi kita jimat pitih daripada buat PRU. Itu pula. Ada 3 kerajaan Perdana Menteri macam mana pula? Masing-masing kerajaan latih lah Perdana Menteri masing-masing. Itu. Dan Menteri Perdana Menteri kan ada 3.
Masing-masing latihlah 3 minit masing-masing. Kita anggap macam mana tu. Kita mikir mudah sajalah. Ketika mana kita ada satu menteri kesihatan pun kita tak jelas kena cocok 2, kena cocok 3. Betul tak? Ada orang kata 2 cukup dah, ada orang kata kena 3. Kalau 3 menteri kesihatan tak tahu cocok depan, cocok belakang, cocok 10 kali tak tahu. Orang ni kata gini, orang ni kata gitu. Jadi kalau kita fikir dengan logik, sebuah negara kecil macam Malaysia pun dak munasabah diperintah oleh lebih pada satu kerajaan. Boleh ke alam semesta, langit, bumi, lautan dan daratan, manusia dan haiwan, tiba-tiba Tuhan banyak. Oh, dak boleh. Binasa langit bumi ni. Mana mustahil Tuhan tu lebih pada satu. Itu dari akal. Dan menggunakan dari akal ini sunnah para Rasul. Bila para Rasul memperjuangkan tauhid dan menolak syirik, guna dalil akli. Bak lawan orang kafir. Orang kafir mana boleh cakap ni dalil Quran hadis tidak terima. Kena guna dalil akli. Antara kafir yang dilawan oleh para Rasul namanya Namrus. Rasul yang lawan namanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Namrud ni musyrik level nombor 1. Bukan setakat dia sembah berhala, dia mengaku dia Tuhan. Oh berat. Jadi akal yang sihat tidak akan boleh terima Tuhan tapi lemah. Sebab apa hari ni kita cakap, oh Tuhan dah buat hari ni. Mana boleh. Tak logik. Tuhan dah buat, Tuhan sakit, Tuhan lupa. Benda-benda kurang memang kita tak boleh terima ada pada Tuhan. Maka orang yang terima kata ayah ping Tuhan tu akal tak sihat. Ayah ping kan lemah. Tanda ayah ping lemah kalau ia lapar kena makan nasi. Ayah ping orang jetih makan nasi cicah bodoh. Makan nasi cicah apa pun mesti kicam lah. Tetapi Tuhan makan nasi cicah bodoh bagi jam lah. Tak masuk akal. Orang faham ada kau apa dengan itu, orang malu orang faham. Nama harum, ingat tak? Nama harum. Ingat tu Tuhan tak, orang panggil Tuhan harum. Lepas tu bila kena enggak di polis, masuk mahkamah, kena seteruk. Boleh pula Tuhan kena seteruk. Allah Rabbi. Masuk akal kata. Lepas tu kita baca dalam berita, tak lama lepas tu kita baca dalam berita. Tak tahu lah, nak suka ke nak nangis tak tahu. Confused. Tubik berita, Tuhan harum didapati bersalah oleh mahkamah. Tuhan boleh didapati bersalah. Bagi mana ada dia gini ni? Jadi Nabi Ibrahim AS nak kata ke Namrud, awak bukan Tuhan. Dadinya awak terlemah. Rabbi alladhi yuhyi wa yumiit. Tuhan hak sungguhnya Tuhan saya, berkuasa menghidup dan mematikan. Tu baru ya Tuhan. Awak tak berkuasa. Jadi Namrud ni dia kena nyakit sana ya. BBAK, biar bodoh rasa confident. Dia confident. Dia kata, "Boh hidup mati aku boleh kata. Anak uji wa umiit. Aku hidup mati juga. Tak percaya. Panggil dia orang tahanan. Lawan wajib. Janji kau wajib zaman dulu." Jadi ia bunuh seorang, ia lepas seorang. Jadi ikut logik Namrud ni, hak ia bunuh tu dia dah mati kan. Hak ia lepas dia telah hidup kan. Mana kalau ia buruk, hak mu lepas tu hidup lama dah, kamu hidupkan dia. Mu cuma nak pergi bunuh dia saja. Yang atas nama nak beri hidup, seekor nyamuk Namrud lebih hidup. Jadi oleh kerana Namrud ni kena nyakit BBAK, maka Nabi Ibrahim AS wa ari hujjah ada di akal yang lebih jelas, fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriq. Allah Tuhan yang sebenar, Allah Maha berkuasa, Allah buat terbit matahari dari timur. Awak ngaku Tuhan, mesti awak berkuasa juga kalau awak Tuhan sungguh. Fa'ti biha minal maghrib. Cuba terbit matahari daripada barat nak tengok. Tak boleh jawab setara. Jadi kalau para rasul pengguna dalil akli, kita buat bijak kata dalam akidah tak memakai akal, makna kita buat perkara yang celaru, bid'ah dalam akidah. Tak guna akal dalam akidah tu bid'ah. Nabi kita sendiri sallallahu alaihi wasallam guna akal dalam akidah. Nabi ajar belaka. Jangan kita buat perangai lain pada Nabi. Ada orang nak syariat saja. Tambah tasawuf, tambah tarekat. Jangan. Tak ada tasawuf, tak ada tarekat, takut hati kita ni penuh dengan kefasikan. Ada takabur, ada hasad, ada ujub, ada riak. Syariat kita pegang, hakikat kita kena amalkan juga. Ada bahasa yang saya lagi, no, hakikat saja. Syariat abu. Ada orang di Penang tanya saya, dia kata, "Ustaz, lagu mana nak jawab kawan-kawan kita ni?" Dia kata, hak pentingnya isi lah, kulit ni tak penting. Oh, kiranya mayang apa ni tak soal. Pentingnya hak isi ni. Saya kata, kulit penting juga. Kalau tak penting tau, dia sungguh dia siap kulit dia, biar tinggal isi saja. Kulit ada fungsi dia, ada peranan dia. Bayangkan kalau duriang tu tak ada kulit, mah jatuh habis, banyak jadi poyok lalu. Ada dah makan. Dah muncul ada kulit, jadi dia jatuh tu, sedang molek kita boleh makan cekoh diri lepas tu. Jadi kulit penting, isi penting. Nabi SAW ajar kulit syariat, Nabi SAW juga ajar isi hakikat. Bab kulit Nabi ajarkan ni, kalaulah kita tu lalu kat satu tempat, satu negeri yang kena wabak taun, hak belum masuk jangan masuk.
Hak duduk dalam jangan tubik. Itu konsep kuranting tau. Sebab kalau hak belum masuk kan tak pasal-pasal cakik. Itu namanya asbab. Sebab musabab kan ambil kira. Memanglah penyakit daripada Allah. Jadi hak yang duduk dalam tubik, mungkin awak tu sebenarnya sudah ada virus dalam awak. Awak cuma tak tunjuk simptom je. Kalau awak tubik nanti jadi luah pula kawasan penyakit. Nabi ajar benda tu, syariat. Dalam masa yang sama, Nabi SAW ajar hakikat bahawa penyakit sebenarnya adalah daripada Allah Ta'ala. Lalu Nabi SAW bersabda, la adwa. Tak ada penyakitan. Gitu pula. Kalau kita pakai mask lah, kita main jarak-jarak lah, kita apa? Waktu namanya asbab, usaha ikhtiar. Ada orang kata gini, dia kata hak tahan dari sekali daya badan dia adalah orang gila. Sebab tak rajin dia kena COVID-19, tak pakai mask, tak apa, terus bedak basuh tangan. Saya pula mikir, kalau dia kena pun kita dah tahu. Moga dia gila. Betul tak? Dia kena, mana kita cover kita. Kalau kita akan rasa bening apa, pergi cek hospital, positif dah dia gila. Cek pun tak apa tak. Lepas tu betul orang kata kalau tambah kena positif COVID-19, tak usah cek. Oh gitu susah. Tak usah cek, memang dah ada positif. Baik. Jadi kembali kepada poin kita, bila Nabi SAW bersabda la adwa, tak ada jangkitan, adalah satu orang Arab kampung. Arab Badawi ni mana Arab kampung? Arab kampung ni dia bukan bijak sangat, tapi dia jenis terus-terang. Dia jaga kambing, jaga unta. Dia tak apa faham buat ulok tak ada jangkitan ni. Tapi bagus Arab Badawi ni, bila dia tak faham dia tanya. Berbeza dengan sebahagian daripada masyarakat kita sekarang, bila ustaz mengajar, dia tak faham, dia kata ustaz sesat. Mana gitu? Saya banyak kena dalam Facebook. Ustaz ni bodoh, ustaz ni sesat. Kadang-kadang tak ada kena-kena dia bakit kok. Uduh ustaz ni kata, muka uduh. Muka kata hang buat, uduh kecomel dah. Nak apa ni? Muka kata buat diri, tu hang buat. Bunyi dak wahai macam-macam dia kata. Saya tanya malaikat, saya tak faham ustaz kata gini. Kita boleh tegang malaikat. Jadi Arab Badawi ni bagus. Dia tak faham. Dia kata macam mana ya Rasulullah kata tak ada jangkitan. Saya tengok unta kalau ada 3-4 ekor hak sihat, nopak sana nopak sini, tiba-tiba masuk satu ekor unta yang berpenyakit, dok lama berpenyakit belaka. Jadi pada pandangan ni ada jangkitan. Padahal Nabi SAW nak kabur hakikat bahawa penyakit daripada Allah. Jadi nak buka akal fikiran orang Badawi ni supaya faham, Nabi menggunakan dalil akli dengan satu soalan. Nabi tanya, faman a'dal awal. Kalau penyakit mesti dengan jangkitan, siapa yang menjangkiti unta hak mula-mula sakit? Takkan sama-sama dah betul-betul. Ni ulama tauhid kata tasalsul ni. Sama dah betul-betul. Unta ni jangkit pada unta ni, unta ni jangkit pada unta ni, unta ni jangkit pada dak betul-betul dak okey. Mesti ada unta hak mula-mula. Unta hak mula-mula itulah dalil penyakit daripada Allah. Dia tak jangkit pada siapa-siapa pun, dia hak mula-mula sakit. Baru agak Badawi itu faham dengan dalil akli. Jadi jangan kita celaru zaman ni tolak dalil akli. Yang salah adalah kita salah guna akal. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala beri contoh yang sangat comel kaitan antara akal dengan wahyu. Kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, orang yang guna akal semata-mata tak berpadu dengan wahyu, ibarat orang yang mata dia terang molek, buka mata jalan dalam gelap. Nampak tak? Tak nampak. Sebab wahyu ni ibarat suluhan cahaya. Awak mata molek, akal sehat, awak jalan dalam gelap, tak dipandu oleh wahyu. Tak nampak tak? Tapi orang yang dia ikut wahyu, tapi dia tak guna akal untuk faham, ibarat orang yang jalan dalam terang benderang, tapi dia kejar mata. Dia tutup mata atau mata dia buta. Tak nampak juga. Hak malaknya mana? Ahli sunnah wal jamaah, dia berpandu pada wahyu dan dia guna akal untuk faham wahyu. Hati-hati ya, zaman kita ada orang baca Quran hadis tak guna akal langsung. Kira pakai terjemah sahih. Contohnya apa? Bila dia baca yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah berada di atas tangan-tangan mereka. Dia tahu Allah ada tangan tu. Tapi tangan Allah tak sama macam tangan kita. Dah tangan kita sama kita, tak sama apa nak heran. Apatah lagi tangan kita dengan tangan monyet lagi tak sama. Masalahnya awak menisbahkan anggota badan pada Allah tu tak betul. Akal yang salah ada terima. Sebab berjising itu sifat makhluk. Tiba-tiba Allah ada anggota tangan juga. Saya tak kata anggota tangan, saya hanya kata tangan. Dah kalau Allah tak ada tangan, ketika Allah kudung ya dia. Makna awak faham anggota tangan lah tu. Kalau awak setakat menisbahkan ada yang namanya yadullah dengan makna yang layak dengan Allah, bukan makna anggota, kita pun terima. Saya bagi contoh lagi, sebab penyakit ni mula menular dalam masyarakat. Bila dia jumpa ayat Quran, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa,
Istawa tu ada macam-macam makna. Boleh makna jalasa, duduk. Boleh makna istaqarra, menetap. Boleh makna istawa, makna balance. Boleh makna qahara, menggagahi. Boleh makna istaula, menguasai. Macam-macam, ada lebih kurang 15 makna. Dia pilih makna hak bertangguh dengan akal yang sihat. Kata dia Allah bertempat atas arasy. Lalu dia cah orang macam kita Asy'ariyah ni tolak Quran hadis. Bahkan saya pernah ditanya, siang orang tu dia keliru. Lepas malaikat dia tanya di Melaka. Dia kata, "Ustaz, saya nak tanya, adakah saya ni jadi kafir kalau saya menetapkan istiwa bagi Allah?" Saya kejut dengar dia tanya gitu. Saya pun terang pada dia, saya rasa terbalik tu. Sebenarnya tuan boleh jadi kafir kalau tuan menolak istiwa. Sebab istiwa ada dalam Quran hadis, tuan kita tolak. Rupanya dalam otak dia, dia sangka Asy'ariyah Ahlussunnah wal Jamaah ni tolak istiwa. Yang bagus hak selagi. Dakwah mungkin dirancang tak ada lagi. Orang panggil Wahabi. Oh, Wahabi bagus kata dia. Wahabi apa hak Quran hadis kata dia pegang. Bukan. Dalam bab Ar-Rahman al-Istawa, istiwa tu dua-dua terima. Wahabi terima istiwa bagi Allah, Ahlussunnah wal Jamaah juga terima istiwa bagi Allah. Tak ada yang tolak. Dan beza mana? Beza pada apa makna istiwa. Di sisi Ahlussunnah wal Jamaah, makna itu mesti tanzih, mensucikan Allah daripada serupa dengan makhluk. Sama ada awak nak kata istiwa dengan makna yang layak dengan Allah, boleh. Itu namanya tafwid. Atau awak nak letak makna yang tak bercanggah dengan akidah, seperti istawa dengan makna menguasai. Allah menguasai arasy. Salah tak? Betul tak? Allah menguasai segala-galanya termasuk arasy. Tapi kalau awak kata Allah bertempat atas arasy, berarti Allah tu hulul, bertengok pada makhluk dia. I'tiqad dia batil. Dia pun tolak, Wahabi pun tolak i'tiqad dan hulul. Tapi tak pasangkah bila dia kata Allah bertempat atas arasy, berarti meletakkan Allah pada makhluk. Dan dia tak nampak ke arasy tu makhluk. Apa makna makhluk? Makhluk ni maknanya sesuatu yang diciptakan. Apa makna diciptakan? Makna sebelum diciptakan tak ada. Adakah sebelum ada arasy Allah pun tak ada? Mana boleh gitu? Allah wujud tanpa ada permulaan. Sebelum ada arasy dan selepas ada arasy Allah wujud. Maka sebelum ada arasy Allah wujud tanpa arasy. Mana Allah wujud dah bertempat tu dah pasti sahih dah. Adakah oleh kerana lepas tu Allah cipta arasy Allah berubah jadi bertempat pula? Tak mungkin lah begitu. Lepas tu kita kata dalam bab i'tiqad ni, kalau kamu bicara lagu, ia dalil itu seiring. Naqli iaitu Quran hadis dan akli iaitu akal yang sihat, baru jadi comel. Kalau tidak dia macam tadi lah. Dia nak faham zahir belaka. Hak pegang kata Allah Taala, dia jumpa hadis. Hadis tu kata apa? Maksudnya bila 1/3 malam akhir Allah Taala turun ke langit dunia. Dia nak faham zahir, turun mana atas ke bawah. Jadi kita tanya dia, dah awak faham zahir belaka ni macam mana? Sekejap awak kata Allah atas arasy. Sekejap awak kata Allah turun ke langit dunia. Dia kata betul lah. Betul kan? Betul lah, maknanya 1/3 malam yang akhir tu arah kosong lah sekejap. Sebab Allah turun langit dunia. Apa juga? Dia buat cerita kartun gitu. Dia perasan tak 1/3 malam tu adalah setiap detik. Ni kita masih awal malam tak? Ada tempat di dunia sedang 1/3 malam. Sebab dunia kan masa lain-lain. Jadi 1/3 malam akhir ni sebenarnya berlaku pada setiap masa, di setiap tempat, di tempat yang berbeza-beza. Dan kalau awak memang faham zahir, bila 1/3 malam Allah turun ke langit dunia, mana Allah pada atas turun ke bawah, mana Allah di langit dunia sama. Sedangkan awak juga kata Allah Ta'ala. Lepas tu dah boleh faham zahir. Tapi ustaz, kita tak boleh takwil ustaz. Kita kena pegang mana zahir. Siapa dia kata tak boleh takwil? Kan Quran dalam bahasa Arab. Bahasa Arab ni dia kalau tengok pada konteks dia kena alih makna dia. Kalau orang tu kata ra'aitu asadam, saya tengok seekor singa, maknanya singa itu binatang lah. Kalau dia kata ra'aitu asadam yakhtubu 'alal mimbar, saya kemarin nampak seekor singa sedang berkhutbah di atas mimbar. Takkan nak faham binatang juga. Singa mana khutbah atas mimbar? Maknanya kita kena takwil manusia yang berperangai seperti singa. Oh, beken dia khutbah. Bahu tu teks. Oh, perempuan-perempuan kat ni tak betul, dia kata orang ni tak betul, dia kata macam ke singa dah. Nah, macam ke singa okey. Kalau singa sungguh tak mungkin singa berkhutbah atas mimbar. Gitu. Itu namanya takwil. Dah kalau awak tolak takwil, nak tekan berik ni, nak tekan berik ni sebab kat aku 9 dah. Lagipun kalau ceramah lama-lama, dia ada 3 nikmat atas dunia ni.
bila dilakukan pada waktu tertentu lebih ketara nikmat dia. Pertama, nikmat makan lebih ketara kalau kita makan time lapar. Betul tak? Time kenyang, pati masuk koyak tu sedap, tapi kita ambil sikit bagi nyadar. Celapar. Waktu tanah sejuk sedap je. Tak lapar. Yang kedua, nikmat yang sangat ketara adalah minum ketika dahaga. Sebab tu bulan puasa Allah tak angat. Ada makan habis sejak apa tak angat dahaga. Yang ketiga yang sedap nikmat yang paling ketara adalah tidur ketika kuliah. Waktu saya bimbang aku lama-lama kan ada dapat nikmat yang macam tak. Jadi kita tekan berik ni. Kita nak makin-makin tekan berik dah. Cuma kita nak faham kecelakaan akidah ni, ya, bahawa takwil tu alih makna ni adalah Allah sendiri buat. Dalam hadis kursi maknanya hadis Nabi, tapi Nabi khabar apa yang Allah firmankan. Jadilah hadis kursi, Nabi SAW khabar Allah berfirman, ya benar Adam, maritu falam ta'udni. Wahai anak Adam, aku telah sakit, mudah mari ziarah aku. Boleh tak kita kata berdasarkan hadis ini saya berpegang bahawa Allah sakit dengan sakit yang layak dengan Allah? Ada tak sakit yang layak dengan Allah? Sakit itu tak layak dah dengan Allah. Atau waktu baca ayat Quran, nasullaha fanasiyahu, mereka lupa akan Allah lalu Allah lupa akan mereka. Maka Allah bersifat lupa yang layak dengan Allah Ta'ala. Ada ke lupa yang layak dengan Allah? Patut tak boleh faham sahih. Jadi dalam hadis tersebut, bila orang tu jadi bingung macam mana nak ziarah Tuhan sedangkan kamu Tuhan sekian alam, Allah takwil. Allah alih pada makna lain. Allah khabar marida abdi fulan, maksudnya hamba aku si fulan sakit. Aku ni sebab pada diri itu mana nak khabar besar urusan ni, buat tak tahu bah dia kamu sakit dari ziarah dia. Kalau mau ziarah dia, saya mau dapati aku berada di sisi ni. Kalau nak faham sekali kata pula, Allah bukan hantar lah kalau duduk rumah sakit. Duduk di hospital tak boleh. Pandai faham dengan makna yang kontekstual. Orang sakit ni rahmat Allah hampir dengan dia. Kalau dia reda, insya-Allah dia berubah. Kan ada orang dulu jahat, debel, kata orang sana sini, judi, minum arak. Kalau uji dengan penyakit jadi baik. Di mana rahmat Allah hampir, dan kalau kita ziarah orang sakit ini dapat juga rahmat pada kita. Jadi sebagai kesimpulan, apa-apa kecelaruan dalam akidah ni, insya-Allah kita akan dapat bentengkan dengan kita itu memahami akidah sifat 20. Bukan mesti kita belajar detail-detail tu. Bukan mesti sampai kita faham menafikan kamu fasil, kamu tasil, nak cerita pasal suluhi qadim, nak cerita pasal tanjizi hadis, tak mesti. Untuk kita yang ramai ni memadailah sifat 20 tu, kita faham Allah Taala wajib bersifat dengan wajib mana akal. Akal tak boleh terima melainkan Allah bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Mestilah. Dan mestilah Allah itu tidak bersifat dengan sebarang sifat kekurangan. Dan mestilah Allah tidak sama seperti makhluk. Mana dalil? Alam ni. Alam ni bercakap tentang kewujudan Allah. Alam bercakap tentang kesempurnaan Allah. Maka di situlah tauhid sifat 20 menjadi benteng. Kalau ada ustaz boleh mengajar, boleh benda kata ada madrasah Darul Ulum dah. Lahirkan pelajar-pelajar yang boleh menyampaikan ilmu tauhid ini dengan jalan yang mudah orang faham. Jangan kita terikat dengan bahasa lama. Bahasa lama kadang-kadang orang balik awal. Bermula, setiap kainat dan af'al yang baharu itu tidak memberi bekas. Hanya saja yang memberi bekas Allah Ta'ala juga. Awak tu tidur. Dah apa dah? Bekas dah tahu, baharu dah tahu, af'al dah tahu, kainat dah tahu. Ya. So kita terang sikit dengan bahasa mudah. Kita khabar benda, kalau dulu lain lain baru lah tu. Tak, dulu kita balik kampung, belakang rumah mak kita kosong, tak ada benda satu. Lepas PKP kita balik, kita tengok baru ada gerbang ayam di belakang rumah mak kita. Baru ada, dulu tak ada. Itu maknanya baru tu. Jadi adakah munasabah kalau kita tanya pada mak dara kita, dah makcik apa ya buat gerbang ayam, lalu makcik kita kata tak ada orang buat jadi sendiri. Mana boleh? Benda baharu ni mesti ada yang menjadikan dia. Allah yang menjadikan dia. Jadi bila Allah menjadikan, kesan daripada dia juga Allah jadikan. Kalau Allah jadikan api, yang menghanguskan adalah Allah, bukan api. Itu maksud tidak memberi bekas ni, tidak memberi kesan, melainkan kesan itu sebenarnya adalah daripada Allah Ta'ala. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatian. Saya mohon maaf atas kesilapan. Kalau kata nak suruh saya berhenti, saya baca doa rekah. Kalau kata ada soalan, saya mampu jawab, saya cuba jawab. Macam mana tuan pengurusi, tuan imam, nak buka ke nak bakal je doa habis kita?
Bolehlah kalau nak soal angkat tangan tanya, kalau saya mampu jawab saya jawab, kalau tak mampu saya minta tangguh dululah. Sila. Ya. Oh. Dialog saya dengan Ustaz Samadi. Saya pun sebenarnya tukar hidang je. Hak prepare point-point itu adalah penyelidik badan dipanggil Ahli Sunnah Wal Jamaah Research Group, ARG. Jadi ramailah, bukan saya seorang. Mungkin dalam 5-6 orang, hak ni buat kajian, hak ni buat kajian gini, hak ni rujuk kitab ni, hak ni rujuk kitab tu. Jadi kita push dalam slide. Jadi saya diberi amanah, ustaz yang tukar bentangnya. Ustaz ku lah yang tukar soal jawab dengan Salman Ali nanti. Jadi alhamdulillah dengan izin Allah Taala dalam dialog tu jelas bahawa Ustaz Salman Ali dalam pendirian dia nak kata sesat-sesat tu, dia bersandar pada sumber yang tidak dapat dibuktikan. Bukan kita confirm kata palsu dah, tapi asal orang tu dianggap tak bersalah. Sama dalam syariat Islam, sama dalam undang-undang sivil pun sama. Dalam syariat Islam disebut al-aslu bara'atuz zimmah. Asal kita anggap orang itu tidak bersalah. Dia clear, dia tak ada apa-apa kesalahan. Dalam bahasa undang-undang dia kata a person is assumed innocent until proven guilty. Satu orang yang dituduh dianggap tidak bersalah kecuali dibuktikan sebaliknya. Kalau kita ambil kejadian yang terbaru ni, Datuk Seri Najib, Datuk Seri Rosmah, kan? Masa dia kena tuduh gini-gini tu, kita kena anggap dia tak bersalah. Lalu lepas dia dibicara di mahkamah dengar saksi gini-gini, dan mahkamah kata dia bersalah, masa tu baru kita boleh percaya dia bersalah, kerana dibuktikan. Soal kita tak setuju dengan mahkamah tu soal nombor 2. Maknanya dari segi penerimaan sudah terbukti. Sebelum mahkamah buat putusan belum terbukti. Ya. Jadi alhamdulillah selesai. Mana bukan kata makna ustaz pun ni hebat, bukan. Saya tolong hidang je hujah-hujah yang telah disediakan, dan dengan mungkin berkat doa orang soleh, berkat doa habaib, ya Allah bina orang nampak maknanya pendirian Ustaz Salman tu tak dapat dibuktikan, ya, dan kita boleh defend dengan baik. Kan ustaz aku tak ada ni, siapa yang nak kerja ni? Jadi saya nampak sama saja, insya-Allah setiap zaman akan ada Allah Taala letak orang-orang yang boleh membentengi kekeliruan dan juga kebatilan. Itu hakikat. Dari segi asbab kita kena usaha. Jadi saya secara peribadi, saya nampak zaman sekarang ni zaman kita perlu melahirkan pelapis. Maknanya saya sendiri bersedia untuk kalau waktu khusus misal kata di mana-mana di Pahang atau di mana anak-anak muda kita kumpul dalam 10-15 orang yang dia berminat nak mempertahankan akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah, dan kita buat khusus benar. Kita beri modul gini-gini. Kalau orang kata gini, ni cara jawab dia, ni cara berdebat, ni cara berhujah. Macam orang buat nega MLM kan. Jadi ada MLM, upline, downline. Macam mana dia boleh sampai untung dia banyak? Sebab dia nak negosiasi kan. Dia jual barang sikit, dia cari downline dia jual barang pula, downline cari downline, jadi besar. Macam ke sistem piramid gitu juga. Tapi MLM lain sikit. Jadi kita kena MLM juga lah dalam dakwah ni. Kalau agak ke seorang, dia kan makin tua. Mungkin dia kena penyakit, mungkin dia sibuk kalau tak sakit pun. Tapi bayangkan kalau kita latih anak-anak muda di Pahang ni, berapa orang misalnya daripada Madrasah Darul Ulum ambil berapa orang kita train dia, dan dia pula akan ke depan. Gitu comel, insya-Allah. Itu dari segi usaha ikhtiar kita, tapi dari segi hakikat kita yakin Allah Taala tidak akan tinggalkan agamanya tidak terjaga. Kok mana pun akan ada orang yang bangun mempertahankan kebenaran, wallahu a'lam. Gitu. Jadi alhamdulillah, nampak macam tak ada soalan dah. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya atas perhatian. Saya mohon maaf banyaklah ya atas kesalahan bercakap begitu begini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama natarada bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum.